Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Filmi Tadabbur Malaysia, Ustaz Yusof, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla diberikan kita kesempatan dan juga peluang untuk meneruskan pengajian kita pada pagi ini, yang saya kira ini merupakan siri yang keempat kot bersama dengan saya bagi membincangkan buku yang bertajuk 40 Pesan dari Langit. Baik, yang lepas sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan dapat dengar ke suara saya dengan baik? Dengar Ustaz, dengar. Okey, dengar Dah bersedia Ya. Okey, terima kasih. Okey, yang lepas kita ada bincang berkaitan dengan kalimah tadabbur dan juga tafakkur Okey, tadabbur dan juga tafakkur. Yang mana tafakkur ini ialah proses berfikir dan tadabbur ini pula ialah kita mengambil kira apa natijah ataupun apa solution di sebalik tindakan yang kita mahu ambil Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Hanya sahaja amalan itu perlu diukur dengan kesudahan dia, Jadi kesudahan dia tu okey ke tak okey, Biasa kita dengar hadis innamal a'malu bin niyyat, itu hadis yang sahih. Pun ada hadis yang lain innamal a'malu bil khawatim. Hanya sahaja amalan itu diukur dengan penghujungnya. Adakah penghujung itu memberikan natijah yang baik ataupun buruk? Di situlah kita dapat mengukur amalan kita tu amalan yang bermanfaat ataupun sebaliknya. Baik, pagi ini kita akan melihat pula isu yang ada dipersoalkan oleh Puan Syahira ke ataupun siapa, saya pun dah lupa dah, iaitu antara tafakkur dengan tazakkur, lafaz at-tafakkur dan at-tazakkur, gabungan antara minda dan hati. Itu saya punya saya punya inilah khulasa dia, tafakkur ni berfikir, tazakkur ni dia asal daripada kalimah zakara yang biasa kita sebut az-zikir, ingat, tazakkur. Okey. Macam fikir, tafakkur, berfikir. Tazakkur, zikir, berzikir. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pentingnya untuk kita menggabungkan antara dua elemen ini, iaitu elemen minda dan juga elemen hati. Kalau kita menghafal Al-Quran pun kita memerlukan elemen minda dan juga elemen hati. Bukan sahaja menghafal dengan akal kita, bahkan menghafal dengan hati sekali, dengan memahami ayatul Quran dan juga dengan cuba menghayati pengkisahan Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, barulah kita akan dapat ingat ayat Al-Quran itu dalam tempoh yang lebih lama berbanding kalau kita hanya menghafal menggunakan minda, Baik, bahkan sesuatu yang dipelajari dengan minda, dengan gabungan antara minda dan hati ini, insya-Allah dia akan memberikan kesan yang lebih mendalam, Tak kiralah apa benda sekalipun, sama ada kita belajar dalam ilmu pengajian seperti syariah, usuluddin dan ataupun ilmu-ilmu yang lain, kalau kita dapat gabungkan antara kedua elemen ini, insya-Allah kita akan dapat ingat apa yang kita pelajari dalam tempoh yang lama, insya-Allah. Baik, kita dah bincang isu tafakkur yang lepas, tapi kita cuba lihat sekali lagi. Tafakkur ini ialah menggunakan elemen berfikir untuk memahami hakikat sesuatu perkara. Contohnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nahl, surah An-Nahl, summa kuli min kulli samarat, kemudian makanlah daripada segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan. Ini firman Allah kepada lebah, fasluki subula rabbiki zulula. Serta turutilah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan
dan dimudahkannya kepadamu. Yakhruju min yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Dengan itu akan keluarlah daripada badannya minuman iaitu madu yang berlainan warnanya yang mengandungi penawar bagi manusia daripada pelbagai penyakit. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu, yakni pada kejadian lebah, pada penciptaan madu, bagaimana lebah itu bertindak, bekerja, ia benar-benar merupakan petanda kepada kaum yang sentiasa bersungguh-sungguh untuk berfikir. Ya, okay, kenapa saya terjemahkan sebagai sentiasa bersungguh-sungguh untuk berfikir itu, puan-puan sekalian, ibu ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik, kerana kalau kita lihat yatafakkarun ni dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini dalam bahasa Arab menunjukkan benda yang selalu berlaku, dan selain daripada selalu berlaku tu ia boleh mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan. Contohnya apabila Allah Azza wa Jalla menyatakan wallahu khabirun bima ta'malun, ataupun dalam ayat yang lain innallaha khabirun bima ta'malun, Allah maha halus pengetahuannya terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kamu kerjakan tu Allah Azza wa Jalla guna istilah ta'malun dalam bentuk fi'il mudhari'. Kerana benda yang kita kerjakan tu dia selalu, dan orang panggil apa, dia sentiasa mengalami perubahan. Dalam perkara yang simple, dalam perkara yang asas, contohnya salat. Salat pun dia mengalami perubahan. Perubahan daripada sudut kualiti khusyuk, perubahan daripada sudut tempoh. Hari ni mungkin lama sedikit salat, esok kita mungkin penat ataupun sedikit malas, maka kita salat dalam keadaan laju-laju. Jadi dia ada mengalami perubahan. Yatafakkarun ni maknanya selalu dan juga mengalami perubahan. Pola berfikir kita ni sentiasa berubah, makin meningkat, ada masa menurun sedikit. Dan kewujudan huruf ta, yata tu, yata asalnya fa, kaf dan ra je kan. Tapi bila ada ta tu menunjukkan ia memerlukan proses yang panjang. Selalu dan mengalami proses yang panjang. Artinya Allah Azza wa Jalla dalam kes kejadian Allah seperti lebah, madu ni, Allah Azza wa Jalla minta kita supaya melakukan proses berfikir, mengkaji dalam tempoh yang panjang dan menggunakan segala instrumen ataupun alatan yang ada. Bagi kita ni orang awam, tapi bagi pengkaji contohnya saya jumpa dengan doktor apa saya lupa dah. Beliau mengambil masa yang lama untuk mengkaji tentang madu ya. Bukan sekadar mengkaji tentang kehidupan lebah, bukan sekadar mengkaji bagaimana lebah membina sarang dia, kemudian dia proses madu, bahkan dia kaji juga madu-madu yang ada di pasaran dan sebagainya. Maka ini semua termasuk dalam bab yatafakkarun ya. Baik. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, okey, ni saya sebut ni mengkaji tabiat kehidupan lebah, ketulinan madu, hasil daripada kebiasaan minum madu tu macam mana, apa beza antara madu lebah dengan madu kelulut. Itu semua tu termasuk dalam elemen yatafakkarun. Kemudiannya kalau kita maknanya Allah tak guna perkataan yafkurun, tetapi yatafakkarun. Baik. Kemudiannya yang kedua, kalimah tazakkur, tuan-tuan dan puan-puan. Biasa kita biasa dengar perkataan tafakkur, kita biasa mendengar perkataan tadabbur, tapi tazakkur ini mungkin jarang. Dan saya dulu-dulu pun jarang dengar, boleh kata tak dengar pun perkataan tazakkur. Sehinggalah grup Ustaz Yusuf Arba'in, Ustaz Syari dan juga terutamanya Ustaz Fazrul ya. Mungkin saya tak tahulah siapa yang mulakan dahulu. Bila mereka sebut perkataan tazakkur, baru kita perasan, ada elemen tazakkur rupa-rupanya, iaitu proses beringat dan menyedari hakikat kehambaan. Sebagai contoh, puan-puan sekalian, tuan-tuan puan-puan, kita boleh lihat ayat 13 ni, surah An-Nahl juga. Wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun.
Dan apa-apa jua yang dijadikan untuk kamu di bumi yang berlainan jenisnya, dimudahkan juga untuk kegunaan kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah Ta'ala bagi kaum yang sungguh-sungguh mahu mengingati nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi apa sahaja yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ni, yang berlainan warnanya, yang berlainan jenisnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini semua merupakan tanda membuktikan kemurahan Allah kepada kita sekiranya kita ini bersungguh-sungguh mahu mengingati nikmat Allah Azza wa Jalla. Yazakkarun. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menariknya kalimah yang digunakan oleh Allah ni yazakkarun. Bukannya yatazakkarun, ya, bukan yatazakkarun tapi yazakkarun. Wallah alam, kalau kita ikut satu kaedah dalam kajian Al-Quran ni, kalau sebut yatazakkarun, ia merujuk kepada benda yang lama dan memerlukan banyak instrumen ataupun banyak benda kita kena guna untuk beringat-ingat tu. Tapi kalau kita buang huruf ta, kita letak syiddah pada huruf zal. Mana lebih sukar untuk disebut? Yatazakkarun ataupun yadzakkarun. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, rasa yang mana satu lebih sukar? Yatazakkarun ataupun yadzakkarun? Boleh respon ke? Yang kedua. Yazakkarun. Yadzakkarun sorry, saya pun lupa mana satu pertama kedua. Nombor satu yatazakkarun, yang kedua yadzakkarun. Yang kedua. Yang kedua silat Okey. Puan Halimah, terima kasih. Boleh saya tahu macam mana pandangan Puan Syahira? Satu kedua yang sekali disebut. Nombor 2 Ustaz. Nombor 2 yazakkarun Okey, Puan Salmah? Ataupun Tuan Rahmat ada? Satu atau dua? Satu yatazakkarun, yazakkarun. Yazakkarun Baik, terima kasih. Sama juga dengan kaedah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin. Satu lagi ada ayat yang lain berbunyi wallahu yuhibbul mutahhirin. Okey, mana lebih suka tuan-tuan dan puan-puan? Mutahhirin, nombor satu mutatahhirin, ada tak? Mutatahhirin ataupun mutahhirin. Satu kedua yang suka disebut. Dua juga Tuan Rahmat. Okey, terima kasih. Yang lain ada pandangan? Yang lain? Dua Ustaz. Dua juga Puan Halimah. Terima kasih Puan Halimah. Puan Rosini? Saya ingat nombor satu pasal dia panjang sikit nak sebut. Dia panjang sikit. Okey, cuba Puan, boleh Puan saya nak dengar tak Puan sebut mutatahhirin dengan mutahhirin. Mutatahhirin. Okey. Yang satu tu mutahhirin, dia dua je huruf sebelum Okey. Okey, Puan Rosini lain sikit pandangan Dia kalau saya tak tahulah, tapi setakat apa yang saya pelajari dan saya pun ini peribadi saya lah. Mutahhirin lagi sulit disebabkan dia walaupun dia pendek Puan Rosini, tapi dia ada dua syiddah berdekatan. Bila dia ada dua syiddah berdekatan tu sulit disebut. Sebagaimana tadi kan yatazakkarun, walaupun dia panjang tapi dia satu je syiddah. Yatazakkarun. Tapi bila letak dua syiddah yazakkarun, dia ada unsur kesulitan. Mutatahhirin, mutahhirin. Jadi dia ada double syiddah di situ kan. Okey, tak apa pada sini. Mungkin kita boleh cuba lagi mana satu sebenarnya lebih sulit. Tapi setakat apa yang saya fahami, bila dia ada dua syiddah berdekatan tu, maka itulah yang lebih sulit untuk disebut. Oh, Tuan Azizi pun kata nombor satu yang sulit disebut Okey. Sebenarnya kalau mutatahhirin dengan mutahhirin tu dua sulit disebut. Tapi ikut kaedah lah.
Bila dia double syiddah tu dia lagi sulit. Okey, tak apa. Nanti kita boleh cuba lagi. Kalau kita apabila sesuatu benda tu sulit disebut, dan ada satu kajian tu tuan-tuan dan puan-puan, benda yang sulit disebut maka ia membawa unsur kesulitan. Sekejap ni, saya tunjuk satu kitab. Okey, sorry, kita pergi ke bahagian lain sekejap je. Okey, ini ada satu kitab yang cukup jarang dimiliki lah. Tajuknya Al-Jalal wal Jamal. Dia membincangkan tentang Al-Ijazus Sauti. Al-Ijazus Sauti, ijaz daripada sudut sebutan. Dan kitab ni tebal dan dia punya perbahasan dia agak sulit. Dia dalam 370 muka surat lebih sedikit, tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya apabila dia membincangkan ayat wal-laili ila yaghsha. Jadi apa elemen yang dibahaskan oleh pengarang kitab ni? Orang lain pun ada bahas benda lain, tapi kitab ni lagi agak kompleks. Dia membincangkan macam-macam benda. Bila sebut yaghsha tu, dia bahas tentang wal-laili idza yaghsha, suratul lail, wan nahari idza tajalla. Di mana kedudukan huruf ghain tu? Huruf ghain itu dia berada di bahagian halqum. Yaghsha. Jadi bila kita sebut yaghsha ni, dia huruf di tempat ghargharah. Ghargharah ni artinya di saat orang tu nazak, roh dia dah sampai ke bahagian tekak ni kan, bahagian rongkong ni, dia pun bunyi suara dia. Suara kesakitan kerana roh akan keluar. Jadi ghar memenuhi ruang halqum itu sebenarnya menggambarkan betapa malam itu telah benar-benar pekat dan telah menyeluruhi semua tempat. Sebagaimana huruf ghain itu memenuhi ruang halqum, malam itu telah memenuhi seluruh ruang sehingga ia benar-benar gelap dan pekat. Ya, itu dia syarah dari sudut as-sauti, sebutan. Ulama lain pun bahas juga, tapi ulama lain bahas daripada sudut yaghsha tu asal perkataan apa maksud dia. Tapi pengarang kitab ini dia tambah lagi elemen as-sauti. Begitu juga apabila kita tengoklah, dia bukan di isu di sini saja, bahkan banyak lagi ulama lain, pengkaji lain seperti Dr. Fadil dan lain-lain. Bila benda tu sulit disebut, ia membawa kepada benda tu sebenarnya sukar untuk diamalkan. Kalau benda tu panjang, macam contoh mutatahhirin tadi, dia panjang, maknanya dia memerlukan masa yang panjang, ia memerlukan pelbagai benda untuk membantu kita bagi memahaminya, ataupun dia melibatkan ramai orang, kerana kaedahnya kullama zadatil mabna zadatil makna. Apabila bertambah satu huruf, maka bertambahlah dia punya kerja dia. Sama ada bertambah masa ataupun bertambah orang yang terlibat dan sebagainya. Tapi ada kaedah yang lain, apabila sesuatu perkataan itu sulit disebut, ia sebenarnya membawa satu signal ataupun tanda benda itu sukar untuk kita amalkan. Baik, jadi yazakarun ini merupakan satu benda yang sukar untuk kita amalkan. Kejadian Allah Ta'ala ini dalam bab ini memerlukan kita untuk menyedari kemurahan Allah yang telah memberikan kita nilai kehidupan yang sangat baik. Baik, itu konsep yazakarun. Baik, menurut Ibn Ashur, dalam membezakan antara tiga ayat ini, liqaumin yatafakkarun, liqaumin yazakarun, liqaumin yaqilun. Okay, dia nak bezakan ni. Liqaumin yatafakkarun, untuk kaum yang sentiasa berfikir. Okey. Tuan Azizi, saya guna buku ni. Nanti saya tunjuk muka depan. Ayat yang kedua, liqaumin yazakkarun, untuk kaum yang sungguh-sungguh mahu mengingati. Minta maaf ada silap eja tu. Dan liqaumin yaqilun, untuk kaum yang sentiasa menggunakan akal. Okey, apa beza antara tiga perkataan ini menurut Ibn Ashur? Satu, kata dia ada tiga isi penting. Penelitian terhadap ciptaan Allah memerlukan kepada aktiviti tafakkur. Maka aktiviti tafakkur ini natijahnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Natijahnya ialah ilmu. Quwwatit ta'ammul katanya. Kita perlu kepada
aktiviti memerhatikan. Baik. Yang kedua, apa sahaja haiwan ternakan yang diciptakan oleh Allah buat kemudahan kita. Kita seharusnya mengetahui hal keadaan mereka, zuriat keturunan mereka dan apakah kegunaan mereka. Ini dalam konsep yazakkarun. Contohnya ayat tadi kan. Apa sahaja yang dijadikan oleh Allah untuk kamu di muka bumi yang berlainan jenisnya itu adalah untuk kemudahan kamu. Jadi itu menjadi tanda kebesaran Allah kepada kaum yang sungguh-sungguh mahu mengingati. Jadi bagi Ibn Ashur, mengingati itu dari segi apa? Contohnya, Allah Ta'ala buat haiwan ternak yang begitu banyak pada kita. Okey, kita sempitkan lagi. Haiwan ternak tu kambing sebagai contoh. Kalau orang Arab, kalau mereka pelihara kambing ni jumlahnya ratusan ataupun ribuan ekor kambing di satu padang yang luas. Macam kita orang Malaysia mungkin ada yang pelihara kambing dalam jumlah ratusan kan. Tapi jarang-jarang. Orang Arab ni biasa. Kambing mereka ni terlalu banyak, ribuan. Mereka akan letak di satu padang pasir yang di satu padang ragut yang luas. Dan menariknya, saya pernah dengar ada orang cerita dalam satu kuliah, penjaga kambing ni dia tahu yang mana satu kambing yang ada masalah sakit perut, dan dia boleh tahu kambing ni kambing yang mana, kambing ni kambing yang mana. Dia ada kepakaran dalam bidang itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan benda itu memerlukan kepada proses yazakkarun, yakni ingat, kita kena ingat kambing tu, kalau haiwan ternak ni okey tak okey, ada berapa ekor haiwan ternak semuanya. Jadi kesemua tu, maklumat tu ada dalam kepala kita. Maka bagi Ibn Ashur, yazakkarun itu dia lihat daripada konsep yang lain, iaitu kecermatan dan kecekapan dalam kita melaksanakan sesuatu kerja. Contohnya dalam bab, kalau ayat Quran, dalam bab memelihara haiwan ternakan. Ya? Baik, yang ketiga, kita memerlukan akal untuk memahami ciptaan Allah, yang namanya siang dan malam, angkasa lepas dan sebagainya. Jadi benda ini merupakan aktiviti yang berat. Ya, merupakan aktiviti yang berat untuk memahami ciptaan Allah malam, siang dan sebagainya. Maka dalam bab ini kata Ibn Ashur, penggunaan akal, yakni liqaumin yaqilun, lebih sesuai digunakan. Ini pendapat Ibn Ashur lah, tuan-tuan dan puan-puan. Ini liqaumin yaqilun ni lebih sesuai untuk dalam bab kajian ciptaan Allah yang melibatkan benda yang lebih besar lagi, bintang, bulan, matahari, liqaumin yaqilun. Dia lebih tinggi, maknanya bagi Ibn Ashur, elemen akal ini dia lebih tinggi daripada elemen tafakkur dan elemen tazakkur. Okay, baik, itu pandangan Ibn Ashur, dan mungkin kalau ikut ulama lain dia ada pandangan yang lain, Wallahualam. Jadi pengajarannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu menggunakan aktiviti tafakkur untuk memahami sesuatu maklumat yang bersesuaian. Aktiviti ini mungkin sesuai untuk orang yang sambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi, ataupun orang yang membuat kajian tentang sesuatu benda kan. Contohnya orang putih tu dia nak buat kajian tentang haiwan, dia pun letaklah dia punya kamera dia perhatikan kehidupan haiwan tersebut dalam tempoh yang begitu lama, sehingga akhirnya dia dapat buat satu cerita tentang seekor haiwan tersebut. Haiwan tu bangun bergerak bila cari makanan, kemudiannya apa berlaku pada haiwan tersebut, apa kesudahan dia dan sebagainya. Maka aktiviti itu dinamakan sebagai aktiviti tafakkur. Manakala aktiviti tazakkur ini yang disebutkan oleh Ibn Ashur pun luar biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Ia bukan sekadar mengingatkan kita kepada pencipta kita, Allah Azza wa Jalla, bahkan mengingati segala gerak kerja kita. Jadi ia melibatkan isu pengurusan sebenarnya. Jadi saya pun tak pernah terfikir apa yang Ibn Ashur sebutkan. Selama ni kita ingat tazakkur ni, kita baca ayatul Quran, kita akan ingat pada Allah, kita akan ingat pada perintah Allah, kita ingat larangan Allah untuk kita tinggalkan. Tapi bagi Ibn Ashur, dia tak pergi kepada elemen ukhrawi semata-mata. Dia pergi kepada elemen keduniaan, iaitu pengurusan dalam pekerjaan kita. Baik, itu tazakkur. Manakala akal ni dia asal daripada perkataan aqala, artinya ikat. Ya, aqala ni artinya ikat. Kenapakah akal ini dinamakan akal? Akal ni kenapa dinamakan akal? Kerana dia mengikat kita, tuan-tuan dan puan-puan.
Dia mengikat kita dalam lembah kebaikan supaya kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan dia mengikat kita daripada pergi ke lembah maksiat. Jadi itu fungsi akal. Jadi kalau kita tanyakan, kalau kita buat contoh ayat, kita nak guna apa isunya? Kita nak guna apa? Elemen tafakur ke elemen ta'qilun, supaya kita ni kekal melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih sesuainya kita sebut menggunakan elemen akal, kerana akal tu artinya mengikat. Okay. Allah Allah. Rumusannya kalimah tafakur merangsang budaya berfikir, manakala kalimah tazakur merangsang kita untuk menjadi orang yang cermat, teliti dan sistematik dalam pelaksanaan sesuatu kerja. Ini rujukan saya ya. Tafsir Ibn Ashur dan juga Lamasat wa Lataif oleh Dr. Fadal. Okey, buat makluman daripada buat makluman Tuan Azizi, kita gunakan buku ini. Okay, ini tajuk bukunya 40 pesan tersirat dari langit ya. 40 pesan tersirat dari langit. Ada 40 isu yang bakal kita bahaskan insya-Allah. Dan hari ini kita telah masuk ke dalam isu yang ke-9. Sekarang ni kita nak masuk ke isu yang ke-10 insya-Allah. Okey, ada soalan dahulu sebelum kita pindah? Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kalau boleh kita pindah ke isu yang kedua, iaitu berkaitan dengan Al-Jibal dan Al-A'lam. Ini satu, bagi saya ini satu kajian yang agak menarik lah yang ulama buat. Al-Jibal dan juga Al-A'lam. Yang mana kalau kita lihat Al-Jibal tu artinya bukit, Al-A'lam pun artinya bukit. So apa beza antara Al-Jibal dengan Al-A'lam tu? Tapi tahu saya lah tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau saya silap saya minta maaf. Al-Jibal itu dia merujuk kepada bukit dan juga gunung. Sekali lah, bukit dan juga gunung. Jadi saya tak tahu kod-kod ada istilah yang lain. Bukit lain, gunung lain, itu saya tak tahu. Baik. Merenung kekuasaan Allah Ta'ala dalam bab lautan. Okey, apa kaitan pula bukit dengan bab laut ni kan? Okey, apa nanti kita lihat. Alam lautan merupakan alam yang paling misteri. Kita tahu kalau kita bandingkan antara alam daratan dengan alam lautan, semua orang setuju bahawa alam lautan ialah alam yang paling misteri. Walaupun jumlah haiwan yang kita temui di daratan ini sudah terlampau banyak dan mungkin banyak lagi yang belum kita temui, tapi di lautan jauh lebih banyak dan banyak lagi khazanah lautan yang belum kita temui. Ia satu alam yang menakutkan dan terdapat seorang yang telah tinggal lama dalam lautan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang disebutkan dalam satu firman Allah, wal bahril masjur ya. Ayat surah apa ya? Betul, kita bin masjur fi raqim mansur al baitil ma'mur, bukan. Ayat surah apa tu? Wal bahril masjur wastaqfil marfu' sakfil marwan bahril masjud inna azab rabbika lawaqi' wattur wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu' wal bahril masjur. Oh, rupanya memang surah At-Tur ya. Wal bahril masjur, demi lautan yang dibakarkan. Tak tahu kenapa tu, saya kena cek balik ya. Jadi ada ulama yang bila bahas tentang ayat lautan tadi, wal bahril masjur, tuan-tuan dan puan-puan, apa kita tengoklah, bagi puas hati sikit. Terjemahan surah At-Tur. Okey, wal bahril masjur, betul. Demi laut yang kepanasan. Baik. Menariknya saya ada jumpa dalam satu tafsir, tapi saya lupa tafsir yang mana tuan-tuan dan puan-puan. Beliau menterjemahkan atau mentafsirkan ayat wal bahril masjur ada kaitan dengan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Demi lautan yang kepanasan itu, jadi apa yang kita nak faham daripada isu lautan tersebut? Maka dia bawa kepada isu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sekarang ni saya nak gambarkan alam lautan ni alam yang menakutkan. Saya pernah jumpa dengan seorang tu, dia kerja bahagian pengurusan air. Dia kata gelombang air lebih menakutkan daripada gelombang api. Kata dia lah, wallahualam.
Tapi gelombang air ni lebih menakutkan daripada gelombang api. Apalagi kalau ambil kira lautan ni kan luas ya, jauh lebih banyak daripada daratan. Kalaulah Allah Ta'ala tenggelamkan bumi kita ni, na'udzubillah, habis ya. Okay, baik. Bagaimana Allah Azza wa Jalla pun binasakan kaum Nabi Nuh dengan air laut. Allah Ta'ala binasakan kaum Nabi Nuh dengan air juga, yakni air hujan. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijjinin mandud, sehingga akhirnya jadi laut mati kan. Dan bagaimana Allah Azza wa Jalla hancurkan manusia yang paling sombong yang namanya Fir'aun pun dengan menggunakan air, bukan menggunakan api. Maknanya elemen air ni merupakan elemen yang amat menakutkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, bagi menghayati benda ni, menghayati kebesaran Allah Azza wa Jalla dalam bab lautan, merenungi kekuasaan Allah dalam bab lautan ni, kita akan perhatikan dua kalimah. Yang mana kedua-dua kalimah ini diterjemahkan sebagai bukit. Al-Jibal dan juga Al-A'lam. Ya, Al-Jibal, Al-A'lam. Saya kira kita mungkin biasa dengar perkataan jibal kan? Tapi kita jarang dengar perkataan A'lam. Dan selain daripada Al-Jibal, ada lagi perkataan lain. Rawasi sebagai contoh. Rawasiya wa anhara. Baik. Ayat tentang jibal ini banyak dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya pun tak kira ada berapa banyak kalimah al-jibal dalam Al-Quran. Tapi ini antaranya dalam surah Hud ya. Surah Hud ini antara surah yang best sebenarnya. Tapi saya pun tak dapat ingat semua dengan baik surah Hud ini. Iaitu ayat wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhun ibnahu. Ketika mereka bahtera itu bergerak laju, membawa mereka dalam ombak seperti lautan. Okey, di Facebook. Apa nanti insya-Allah kita jelaskan. Okey, apabila dan bahtera itu bergerak laju membawa mereka dalam ombak yang seperti gunung ganang. Fi maujin kal jibal. Gunung bawa mereka atas lautan itu, yang mana lautan itu dia berombak. Tingginya ombak itu seperti gunung tuan-tuan dan puan-puan, kal jibal. Wa nada nuhun ibnahu, maka Nuh pun memanggil anaknya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, clear bacaan dia. Nuhun ibnahu, bukannya Nuh ibnahu ya. Wa nada Nuhu, ada tambah nun baris bawah. Nuhun ibnahu, Nuh pun memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zil, yang mana ketika itu dia berada di satu tempat yang terpisah, mana tempat yang agak jauh. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anak kesayanganku, marilah naik atas kapal ini bersama-sama dengan kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan sekali-kali kamu termasuk jangan sekali-kali kamu bersama dengan orang-orang kafir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini menggambarkan kepada kita apa? Lautan yang berombak itu, ombak itu ibarat gunung ganang. Dia punya tinggi ombak tersebut ibarat gunung ganang. Okey, itu yang kita ingat ya. Baik. Ar-Razi menjelaskan, gelombang yang amat besar akan terhasil disebabkan pergerakan angin yang amat kuat dan amat dahsyat. Ini menunjukkan gelombang ketika terhasil disebabkan angin teramat kuat itu. Maksud ayat ini adalah untuk menjelaskan kedahsyatan semasa itu. Jadi Allah Ta'ala nak cerita, nak ganas ni, kita jangan ingat kepada ombak sahaja. Ombak ni dia terhasil disebabkan angin yang teramat kuat. Artinya sepanjang Nabi Nuh berada dalam kapal itu, yang kemudiannya wastawat al-judi, berlabuh di al-judi, angin bertiup dengan begitu dahsyat, angin taufan ataupun at-tufan dalam bahasa Al-Quran ni, at-tufan. Bertiup begitu dahsyat sehingga menghasilkan ombak yang menggunung tingginya. Jadi ketakutan tu melibatkan dua benda tuan-tuan dan puan-puan. Melibatkan lautan dan juga melibatkan angin yang bertiup kencang. Baik. Kemudiannya ada dua isi, okey tak apa. Jadi kalimah al-jibal ni digunakan untuk menggambarkan ketakutan. Isunya ombak yang begitu tinggi itu menggambarkan ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, baik.
Manakala ayat yang menyentuh tentang Al-A'lam pula sebaliknya tuan-tuan dan puan-puan dia dalam suratul Rahman, walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Dan dialah yang menguasai kapal-kapal yang berlayar di lautan. Al-jawar ni al-jari ni yang mengalir kan. Jannatin tajri, syurga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Atau kita sebut sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Jadi al-jawar ini dia lafaz jamak kepada al-jari. Al-jari ni kapal yang mengalir, yang bergerak. Al-jawari kapal-kapal, ya. Dan dialah yang menguasai kapal-kapal yang berlayar di lautan fil bahri kal a'lam, yang kembang tinggi layarnya seperti gunung ganang. Jadi di sini bukan Allah Ta'ala ceritakan tentang ombak yang tinggi macam gunung ganang. Tak. Tapi Allah cerita kapal yang berlayar di lautan itu, dia punya layar-layar dia tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, tinggi layar itu seperti gunung ganang, al-a'lam. Jadi di situ wujud dua perbezaan. Walaupun kedua-duanya cerita tentang lautan, walaupun kedua-duanya cerita tentang kapal, tapi ayat pertama dalam surah Hud ini tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, ayat 42, menceritakan tentang Nabi Nuh berada di atas kapal bersama dengan orang beriman, dan gunung ombak itu disebabkan tiupan angin yang begitu dahsyat, ombak itu mula naik meninggi bagaikan gunung tingginya. Okay. Jadi apa yang ibarat gunung? Yang ibarat gunung, ibarat bukit tadi ialah ombak. Tapi berbeza dalam suratul Rahman, bukan Allah Azza wa Jalla menyatakan ombak yang meninggi bagaikan gunung, tapi yang meninggi bagaikan gunung ialah layar-layar kapal. Mana kapal itu merupakan kapal yang besar, dia punya layar dia tinggi bagaikan gunung, ya. Al-A'lam. Jadi di sini Al-Qurtubi pun menyatakan dan alam wal alam al-jabalut tawil. Alam yakni lafaz mufrad ataupun lafaz singular bagi perkataan al-a'lam, bermaksud bukit yang tinggi, ya. Kita mesti memahami dua perkara tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ayat 42 menceritakan tentang gelombang lautan yang bagaikan al-jibal, gunung ganang. Manakala ayat 24 suratul Rahman menceritakan tentang kapal-kapal layar yang bagaikan gunung ganang, al-a'lam. Menurut satu catatan menarik daripada Ibn Ashur, Ibn Ashur ni disebut, perkhabaran tentang kapal-kapal adalah peringatan bahawa lautan tidak keluar daripada pemilikan Allah untuk menggerakkan kapal-kapal tersebut. Bila Allah cerita tentang kapal-kapal yang berlayar di lautan ni, sebenarnya ia merupakan peringatan bahawa semua ini berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik, satu. Kapal-kapal yang diibaratkan bagaikan, bukan bagaimana tu, saya minta maaf ya. Kapal-kapal diibarat bagaikan gunung ganang al-a'lam yang begitu hebat, keadaannya ialah ilham kepada manusia agar kita mencipta kapal sebegitu hebat. Jadi bila Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana kapal itu berlayar di lautan, yang mana layar kapal itu kal-a'lam, tingginya bagaikan gunung ganang, sebenarnya Allah Azza wa Jalla ingin memberikan satu mesej kepada kita bahawa kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah mesti ada teknologi yang hebat dan membina kapal lautan yang begitu besar yang boleh memuatkan manusia yang ramai, yang boleh memuatkan barang yang ramai, dan kapal itu kalau sekarang dia berkembang jadi kapal perang, kapal selam dan sebagainya. Artinya ibarat tinggi bagai gunung ganang dia punya layar itu, artinya kapal yang canggih dan kapal yang boleh digunakan dengan pelbagai tujuan. Ada kapal layar, ada kapal kargo, ada kapal orang panggil apa, kapal peranginan pun ada kapal perang pun ada, kapal selam pun ada dan sebagainya. Jadi di sini kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan ya, pada peringkat awal tadi, apabila Ibn Ashur membahaskan kalimah at-tazakkur, kebanyakan orang duk bahas tazakkur ni kita ingat kepada Allah. Ayat Quran ni mengingatkan kita kepada Allah. Ibn Ashur setuju memang kita kena ingat pada Allah sebagai hamba-Nya. Tapi mesej yang ingin disampaikan oleh Allah di sebalik kalimah tazakkur ialah
kita mesti cekap dalam pengurusan kerja. Apabila membicarakan soal kapal yang tinggi bagaikan gunung ganang, Ibn Ashur sekali lagi membahaskan ayat itu daripada aspek keduniaan, bukan aspek akhirat semata-mata, iaitu kita mesti menjadi bangsa pencipta yang hebat, bangsa yang memanfaatkan teknologi yang ada. Yang itu bukan kepakaran saya lah, tapi kita nak kongsi, itulah mesej yang disampaikan oleh Al-Quran. Justru saya biasa berkongsi dengan teman-teman saya yang lain, Al-Quran ni bila dia sebut tentang takwa, kita kena faham takwa tu daripada dua sudut. Bukannya bila kita sebut jadilah orang bertakwa, kita pun terbayang. Orang bertakwa ni maknanya orang rajin salat, orang rajin baca Quran, orang rajin berzikir, orang yang selalu menangis kerana takutkan Allah. Bukan itu sahaja takwa. Takwa ini kata ulama yang saya lupa, Baghawi ataupun siapa, ada dua bahagian takwa. Satu bahagian akhirat namanya. Iaitulah yang menghasilkan ibadah-ibadah seperti salat, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi ada satu lagi elemen takwa yang perlu kita tunaikan, namanya takwa dunia. Dan takwa dunia inilah yang sebahagian daripada kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian abaikan. Takwa keduniaan. Bab akhirat, ya, nombor satu. Tapi dalam bab keduniaan, ini dia kacau. Kalau kita tanya dia dalam bab salat, dalam bab apa, memang dia semangat. Memang dia jaga sungguh. Bab salat dan sebagainya. Tapi dalam bab keduniaan sebagai contoh, menjadi suami yang baik, menjadi isteri yang baik, menjadi jiran tetangga yang baik. Yang ni dia kurang sikit. Dia kurang sikit. Rajin salat. Tapi dengan isteri, Masya Allah, garang sungguh. Panas baran dia dengan isteri dia. Rajin dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dengan anak-anak pun dia buat tak tahu je macam mana perkembangan anak dia. Dan benda ni dia meresap tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sehingga kan sampai satu masa ibu bapa ni, saya tak kata semua, saya katakan sebahagian dan ada masa dia. Bukan setiap masa lah. Ada masanya ibu bapa ni dia menghantar anak-anak untuk menghafal Al-Quran dengan tujuan anak-anak inilah yang bakal menyelamatkan mereka di hari akhirat nanti. Dan bila kita tanya kenapa nak hantar anak ke sekolah tahfiz, inilah saham saya nanti ke akhirat, nak selamatkan kita di akhirat nanti, dialah. Jadi itu pemikiran dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nak selamatkan dia di hari akhirat. Bukan dia nak selamatkan dirinya sendiri. Dia bergantung pada anak dia. Jadi ini orang yang pentingkan diri sendiri. Bagi saya lah. Ataupun bila dibincangkan oleh sebahagian guru tahfiz, dengan minta maaf tuan-tuan dan puan-puan dia, kita tak kata sesiapa, saya sebut secara umum sebagai pengajaran. Okey, dia bila kita disebut tentang pelajar tahfiz ni, siapa lagi nak jadi imam kalau bukan kamu semua? Nanti kalau balik kampung, siapa nak jadi imam kat surau? Siapa nak jadi imam jenazah kepada ibu bapa kita nanti? Okey. Jadi dia lihat daripada sudut imam semata-mata. Dia lihat daripada sudut siapa yang nak baca Quran kepada ibu bapa kalau meninggal. Dia nak bincang daripada sudut siapa yang boleh jadi imam salatul tarawih. Jadi Al-Quran hanya dilihat daripada aspek jadi imam semata-mata. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan tak ada pun cerita tentang, bukan tak ada, minta maaf. Jarang-jarang ditekankan, kalau kamu tak hafal Quran, siapa yang nak bawa agama kita nanti, yang nak menjadi pemimpin yang besar, yang nak menjadi pendakwah yang hebat, yang nak menjadi orang yang akan meneroka dunia sains dengan lebih baik, yang akan meneroki dunia pentadbiran negara dengan lebih baik. Kita nak orang yang menghafal Al-Quran ini mempunyai pemikiran keduniaan yang hebat, yang mana mereka melihat Al-Quran itu daripada dua aspek, dunia dan juga akhirat, maka bolehlah mereka memimpin dunia dengan baik. Jarang kita dengar benda tu. Saya sendiri pun ditekankan, nanti jadi imam, nanti jadi imam, nanti jadi imam. Jadi kita pun, pemikiran kita jadi imam lah. Padahal jadi imam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda asas. Dia benda asas. Saya tak kata dia bukan benda hebat. Tak, dia benda asas. Semua orang kena jadi imam. Jadi dia kena ada beza antara orang yang hafal Quran dengan tak hafal Quran ni. Artinya ada kualiti untuk memimpin keduniaan. Tapi akhirnya Al-Quran hanya dilihat daripada aspek akhirat semata-mata. Tidak dilihat daripada aspek keduniaan. Justru bila ada orang mati je, sibuk orang baca Quran kepada orang mati. Tapi kita tidak membacakan Al-Quran, menerangkan Al-Quran kepada dia sepanjang dia hidup. Jadi ini satu benda yang bagi saya, ya Allah, kacau kita ya. Ibn Ashur dia tak. Ibn Ashur dia tengok satu benda tu, dia lihat daripada aspek dunia dan juga akhirat.
Justru cara dia memandang satu benda tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, unik. Okey, dengan minta maaf. Cuba kita lihat bagaimana kalau kita panggil apa? Kita bincang tentang khinzir sebagai contoh. Khinzir ini biasa orang lihat daripada hukum hakam je. Oh, khinzir ni ialah binatang yang najisnya najis mughallazah, bukan calang-calang, najis mughallazah. Jadi kalau kita tersentuh khinzir, kita kena samak ataupun kita kena sertu. Baik. Jadi itu yang dibahaskan bila tentang khinzir ni. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang orang dok marah khinzir ni pergi serang tanaman-tanaman, kajian menunjukkan apabila khinzir ni dia pergi serang tanaman-tanaman ini, walaupun tak dinafikan tanaman-tanaman itu rosak, tapi bila dia pergi sondol tanaman-tanaman yang ada ini, ia memungkinkan proses pengaliran air berlaku dengan lebih baik. Air hujan yang turun tu dia akan meresap dengan lebih baik disebabkan khinzir telah membantu kita secara alami. Bila saya baca kajian tersebut, saya terkejut. Ya Allah, dahsyatnya. Rupa-rupanya betul segala makhluk yang diciptakan oleh Allah ni, kalau kita tak kacau mereka, sebenarnya mereka berfungsi untuk membantu kehidupan kita dengan lebih baik. Ya, semuanya berfungsi untuk membantu kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga kan ada satu haiwan tu tergiling ataupun apa, yang mana kerja memang makan semut. Dia makan semut yang ada di umpamanya apa, pokok-pokok. Rupanya banyak pokok di hutan itu rosak kerana semut dah makan pokok itu dari bahagian dalam. Bahagian dalam dia makan sikit-sikit dalam tempoh yang begitu lama, kita tak tahu pun pokok tu rosak. Jadi haiwan yang membantu kita, ada haiwan yang membantu kita untuk makan semut-semut tersebut. Jadi ciptaan Allah ini, senang ceritanya, tidak boleh dilihat daripada aspek akhirat semata-mata. Dia kena lihat daripada kedua-dua aspek bagi menyempurnakan kehendak Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik. Sekarang ni saya nak pergi tengok satu persoalan yang timbul di kalangan Facebook, ya, Facebook group, iaitu tentang ulul albab. Okey, panjang ceritanya. Puan Syahira, takutkan Allah tu bukan bererti takwa. Takwa bukan bererti takutkan Allah. Takut tu khaufun, ya, takut tu khaufun. Takwa ni artinya menyediakan benteng daripada mendapat kemurkaan Allah. Itu takwa. Contohnya takwa dunia, kita sediakan benteng agar kita dapat mengelakkan bumi ini mengalami kerosakan. Sama ada pencemaran alam, pencemaran bunyi, pencemaran cahaya, dan apa sahaja bentuk pencemaran yang ada. Maka kalau bila kerajaan buat satu langkah untuk menjaga Malaysia ini daripada pencemaran bunyi sebagai contoh, itulah namanya takwa. Itulah namanya kerajaan yang bertakwa daripada satu sudut. Daripada satu sudut. Contohnya kerajaan yang kita pakai mask ini, itu pun bila kita fahami dalam konsep yang luas, itulah namanya takwa kepada Allah. Ia termasuk dalam kategori takwa keduniaan. Dan bila kita buat itu ikhlas, mentaati perintah kerajaan, kita ingin menjaga badan amanah Allah Azza wa Jalla, maka kita akan mendapat pahala, ya. Baik, ulul albab ini ada soalan di Facebook group tentang ulul albab. Ceritanya panjang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tentang ulul albab, tentang ulul duha, tentang ada lagi ashabul hijr, Liji hijrin, panggil orang yang mempunyai hijr, zu hijrin. Okay, tapi senang ceritanya, ulul albab ini dia ada dalam surah Ali Imran, dia ada pada permulaan surah Ali Imran, dan dia ada pada penghujung surah Ali Imran. Jom kita lihat, ya. Okay, kita lihat awal surah Ali Imran dengan hujung surah Ali Imran, ya. Okay, baik. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok. Ini ayat dia, wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan tiada siapa yang benar-benar mengambil pengajaran melainkan ulul albab. Okay, satu ayat 7, Ayat 7 ni mana ayat awal lah surah Ali Imran. Sekarang ni kita lihat pula hujung-hujung tu,
dalam satu ayat yang kebanyakan kita dah hafal lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, perselisihan malam dan juga siang, benar-benar menjadi petanda, petanda-petanda untuk ulul albab. Jadi ulul albab ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ada dalam dua keadaan ni, dua kategori. Okey, sebelum tu. Pertamanya al-albab dia berasal daripada kalimah al-lub. Okey, al-lub ini kita nak sebut dia sebagai apa? Hati nurani yang bersih. Ya, hati nurani yang bersih. Okey, satu. Perkara yang kedua, walaupun kita terjemah perkara kedua dia ada dua bahagian. Bahagian yang pertama ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah orang yang memerhatikan ayatul Quran. Cuba lihat ayat 1 hingga ayat 6 tu cerita tentang Quran tu. Nazzala alaikal kitaba bil haqq. Allah turunkan Quran kepada kamu dan Quran itu membenarkan isi kandungan Taurat dan juga Injil. Dan sebelum itu Allah Ta'ala pernah turunkan Al-Furqan. Sebahagian ulama mentafsirkan Furqan ini sebagai kitabul Zabur. Kemudiannya Allah Ta'ala pun sebut wallazi anzala alaikal kitab. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran tu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Orang yang beriman, orang yang mendalam ilmunya pada Allah, meyakini semua ayat Al-Quran itu muhkamat ke, mutasyabihat ke, semua itu datang daripada Allah Azza wa Jalla, maka tidaklah mengambil pengajaran, peringatan melainkan orang yang benar-benar melainkan ulul albab. Jadi mengambil peringatan ni dia tahu, dia ingat tentang Al-Quran tu, fungsi Al-Quran macam mana, mana satu ayat muhkamat, mana satu ayat mutasyabihat, dia ada ilmu yang mendalam tentangnya. Baik, jadi ayat pertama ni cerita tentang Al-Quran. Maka ulul albab ni orang yang menguasai Al-Quran. Tapi dalam elemen yang kedua ini, Allah Ta'ala cerita tentang alam. Inna fi khalqis samawati wal ard ini, kejadian langit, kejadian bumi, siang malam, ini semua bagi pengajaran kepada ulul albab. Ulul albab ni siapa? Orang ingat pada Allah, orang yang berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Jadi dia berkaitan dengan alam. Jadi ulul albab ni dia ada dua jenis. Orang yang menguasai Al-Quran dan juga orang yang memikirkan tentang alam. Dan kalaulah digabungkan kedua-dua benda ni, iaitu mengkaji kitabul Quran pun ya, mengkaji kitabul alam pun ya, maka dia akan menjadi ulul albab yang benar-benar berkualiti tinggi. Jadi dia bukan sekadar, orang pun bukan sekadar memerhatikan Quran, belajar tentang hukum hakam Quran, tapi dia praktikkan dalam kehidupan dia. Dia buat juga kajian tentang alam, dan kerana dia sebagai manusia, kita sebagai manusia hidup di alam ini kan. Okay, baik. Jadi ada dua bahagian ulul albab. Okey, itu bahagian kedua. Bahagian yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu kalau kita perhatikan ayat sebelum. Ini kan ulul albab. Okey, kenapa saya kata dengan Quran tadi? Quran kitab apa tu? Kerana saya melihat ayat sebelum. Awal ayat 6, saya lihat pada ayat ke-3, saya melihat pada ayat ke-4. Maka kita katakanlah ini isu Al-Quran. Tapi kita kena lihat pula ayat selepas. Tengok ayat selepas. Bila kita tengok ayat selepas, rupanya dia punya ceritanya cukup rincam tuan-tuan. Lagi rincam. Cerita tentang orang kafir, tak berguna harta-harta dan anak pinak mereka. Cerita tentang Fir'aun dan orang-orang sebelum Fir'aun yang mendustakan ayat-ayat Allah. Cerita tentang pertemuan dua kumpulan dalam perang Uhud, ya. Ini perang Uhud. Fi fi'atainil taqata. Cerita tentang kecintaan manusia terhadap beberapa elemen, wanita, anak-anak, harta benda, kenderaan dan sebagainya. Jadi dia ada cerita yang begitu melibatkan pertemuan antara orang beriman dengan orang yang menentang kebenaran. Cerita tentang ciri orang beriman apa? Orang yang sabar, orang yang sadiq, orang yang qanit, tekun, orang yang infak dan sebagainya. Kemudian cerita tentang kerajaan. Ini saya pergi laju-lajulah. Qulillahumma malikal mulki. Kita kena membina kerajaan yang besar. Kerajaan yang tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla.
tunduk akhirat dan tunduk keduniaan. Ya, cerita tentang Maryam, cerita tentang ahli kitab, kemudiannya pertembungan antara orang beriman dengan ahli kitab. Ahli kitab banyak disebutkan dalam surah Maryam ini, surah Ali Imran. Rasanya kalimah ya ahlal kitab sama banyak dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu. Tapi saya kena cek balik. Okay, qul ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Kemudiannya banyak lagi lah. Min ahlil kitab, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Wa qala ta'ifatun min ahlil kitab. Jadi ulul albab yang pertama ni tuan-tuan dan puan-puan, ialah ulul albab, orang yang menentang kebatilan. Orang yang mempunyai hati nurani yang bersih, yang mana dengan hati nurani yang bersih itu bukan sekadar dia melihat kepada Al-Quran, bahkan dengan Al-Quran itulah membina jati diri dia untuk menentang kebatilan. Tidak dinamakan ulul albab kalau dia buat tak tahu dia dengan rasuah yang sedang menimpa negara dia. Tidak dinamakan ulul albab kalau dia buat tak tahu saja dengan kemungkaran yang berlaku di negara dia. Jadi ulul albab ini dia mesti mainkan peranan. Taklah kita macam kita tak ada kuasa nak lawan rasuah. Okey, baik. Mungkin sebahagian tuan-tuan dan puan-puan ada kuasa, cerita lain lah. Tapi kebanyakan kita tak ada kuasa. Tapi kita mainkan peranan mengikut bidang masing-masing. Ya. Tidak dinamakan ulul albab kalau dia redha dengan hukum ribawi. Tidak dinamakan ulul albab kalau dia redha kemungkaran yang berlaku dalam bentuk penyelewengan kewangan seperti money laundry dan sebagainya. Iaitu tidak dinamakan ulul albab. Okey, jadi ulul albab ni bermula daripada dia cinta kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan. Daripada Al-Quran itulah melahirkan jiwanya yang begitu cintakan kebenaran dan menentang kebatilan. Itu ulul albab level, bukan level, bahagian yang pertama. Dia bukan level ya, bahagian yang pertama. Manakala bila kita lihat dalam ayat yang hujung itu, pada ayat 190, pada awalnya saya menceritakan ulul albab ini merupakan orang yang orang yang memerhatikan kejadian alam. Kemudian dia tunduk pada Allah, dia doa dan sebagainya. Tapi pun ada isu yang lain tambahan. Ulul albab ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kalau tadi dia melibatkan keduniaan, dia menentang kebatilan, dia menentang kezaliman, dia menentang pemerintah yang zalim, dan level yang seterusnya ini, ulul albab ini ialah orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tunduk pada Allah Azza wa Jalla itulah dia pun Allah cerita contohnya dia berhijrah, dia keluar daripada negara dia untuk menyelamatkan keimanan dia, dia berjihad menegakkan agama Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Dan Allah pun tutup isbiru wasabiru warabitu apa tu? Itu semua ciri ulul albab. Jadi ulul albab ni bukan senanglah perbahasannya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak perbahasan yang senang, ulul albab berarti orang yang memiliki hati nurani yang bersih. Tapi kalau nak berbincang dengan lebih ilmiah, maka kena lihat keseluruhan isi kandungan surah Ali Imran. Wallahu a'lam. Apa beza antara lub dengan afidah, Kak Mariana ya? Afidah ni dia ada dua bentuk digunakan. Satu fuad dalam surah An-Najmu, ma kadzabal fuadu ma ra'a, dan ada juga digunakan dengan istilah afidah ya, afidah. Baik, apa beza antara fuad dengan apa tadi, lub fuad dengan lub. Okey, kalau lub ini hati nurani, panjang saya bahaskan tadi. Kalau fuad ini kita boleh terjemahkan dia sebagai hati. Okey, hati. Lub ini dia lebih mendalam daripada fuad, yakni hati nurani. Kita katakan hati yang bersih, hati yang telah digilap, namanya lub. Sebelum sampai ke level lub itu, dia ada level fuadun dahulu. Ataupun kadang-kadang Allah menyebut sebagai al-afidah. Macam mana ayat dia ya? Ada ayat wal afidata qalilan ma tashkurun wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Surah Sajadah kan tuan-tuan dan puan-puan? Siapa dia tanya Ya, tadi? betul Ustaz. Surah Sajadah. Tapi ayat apa tu Kak? Ayat al-afidah tu ayat apa sebenarnya?
Okey ni kan. Ayat Summa ke-9 Ustaz kan? betul. Wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Menurut guru saya, al-afidah ni ataupun al-fuad ia adalah sumber ilmu. Kalau as-sadru sumber mendapat Islam. Kalau al-qalbu sumber untuk mendapat iman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kalau fuadun sumber untuk mendapat ilmu pengetahuan. Iaitu kalau Allah sebut ma kadzabal fuadu ma ra'a, hati tidak berdusta apa yang dia lihat. Padahal kita melihat dengan apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita melihat dengan mata, ya, kita melihat dengan mata. Tapi Allah Taala tak sebut bila Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk yang asli, di mana inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha, Allah tak kata mata Nabi SAW tidak berdusta tentang apa yang dia lihat. Tak. Tapi Allah sebut hati Nabi tidak berdusta apa yang dia lihat, kerana pandangan mata ni kadang-kadang dia menipu. Pandangan yang hakiki itu ialah hati, al-fuad. Jadi ia merupakan sumber ilmu. Pun begitu, ya, saya nak tengok satu tempat lagi perbahasan dia yang bakal saya bahaskan dalam program Ahad nanti, tapi saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kat mana dah? Sekejap ya. Okay. Dia punya perkataan fuadun tu dia berasal daripada kalimah al-fa'du yang membawa maksud merekah, al-fa'du. Tapi dalam kes ini saya tak begitu memahami apa kaitan al-afidah dengan merekah. Yang tu Allah Alam, saya tak tahu. Okay, boleh Kak Mariana? Okey, ada sebarang persoalan? Okey, sama. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada, saya boleh berhenti di sini. Tuan Azizi, okey Tuan Rahmat, silakan. Saya Puan Azizi. Puan Azizi. Saya bukan. Okey, minta maaf ya Puan. Nama saya. Nama macam lelaki. Tak apa, dia tetap nama, orang panggil apa? Dia di sudut ejaannya begitu Puan, kalau boleh saya terangkan. Daripada sudut nama Melayu, memang dieja Azizi. Tapi dengan minta maaf ya Puan, daripada sudut panggilan, kita boleh panggil Azizati. Ataupun Azizah, Azizati. Nama saya Nur Azizi. Nur Azizi. Nur Azizi. Ya. Atau dia panggil sebab begini Puan. Ejaan Melayu dia tidak menjadi satu perkiraan dalam bab nama. Jadi ejaan Melayu ni walaupun contoh nenek saya namanya Esah, contoh Esah. Panggilannya tetap Aisyah. Panggilannya tetap Aisyah. Jadi begitulah dengan mana-mana nama pun, ejaan Melayu ni dia bukan ukuran. Dia perlu dikira dengan nama asalnya dalam bahasa Arab itu. Baik. Maafnya Puan. Okey, tak apa. Okey, kalau tak ada, saya buat kesimpulan dan juga penutup di sini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada akhirnya kita nak sebutkan apa, kita tak boleh lihat Al-Quran ni dan nak berikan penekanan lagi ya, daripada aspek ukhrawi semata-mata. Yang itulah kita kena ingat sungguh-sungguh. Ya. Kerana kita melihat Al-Quran dalam bentuk ukhrawi semata-mata, maka sampai sekarang kita masih lagi, sebahagian kita masih lagi membincangkan isu kalau ada kematian, kita upah pelajar-pelajar tahfiz untuk sedekahkan Al-Quran kepada orang yang mati. Masih ada lagi budaya tu. Mungkin budaya tu tak berapa sangat kot kalau di Selangor ni, wallahualam. Tapi kalau di sebahagian tempat itu, mati je dia panggil pelajar tahfiz, baca Quran, dan pelajar tahfiz akan diberikan sedikit sagu hati. Dan bila ditanya, boleh ke kita bayar tu? Dia kata bukan bayar tapi sedekah.
Itu semua alasan puan-puan sekalian. Sebenarnya memang bayar pun, ya. Tak ada istilah kita panggil orang baca Quran, kemudian kita sedekah. Dia baca Quran tu dengan kesusahan dia datang baca berapa juzuk. Bila kita bagi duit, itu namanya bayaran, upah. Walaupun kita kata sedekah, tak namanya upah. Dia ibarat macam mana? Ibaratnya kalau di sini ada seorang SU menteri, Puan Rohaya lah contohlah, ya. Puan Rohaya ni SU menteri. Dan dia, saya deal dengan Puan Rohaya, jumpa sekejap. Saya jumpa Puan Rohaya, saya pun belanja, Puan Rohaya makan, sembang-sembang. Saya tak minta apa-apa projek pun dengan Puan Rohaya. Saya jumpa, saya sembang, saya belanja makan je. Saya tak minta langsung satu projek pun saya tak minta. Walaupun saya kata saya belanja makan, tapi ikut hukum undang-undang negara kita dan undang-undang agama, itulah rasuah. Dia tak dipanggil belanja makan. Kecuali Puan Rohaya ni memang dari awal tu memang kawan saya, Puan Rohaya ni. Sebelum jadi isu menteri memang saya selalu belanja dia makan. Walaupun dia ada duit daripada saya pun, saya yang selalu belanja dia makan. Kadang-kadang dia belanja saya makan. Jadi bila dia jadi isu menteri, kami kawan baik, kami selalu jumpa belanja makan. Itu tak apa, itu boleh diberikan kemaafan. Itu pun daripada sudut warak kena elak. Walaupun dia kawan baik, selalu kita belanja dia makan, tapi bila dia dah ada jawatan, maka tidak ada lagi konsep kita nak belanja dia makan. Kecuali kita jamu dekat rumah tu kerana dia kawan baik, cerita lain lah. Tapi nak pergi belanja sebagainya, tak boleh. Kerana walaupun kita kata sedekah, walaupun kita kata hadiah, walaupun kita kata belanja, ia tetap dinamakan rasuah. Jadi begitu juga kalau kita panggil orang untuk baca tahlil kepada si mati, kita panggil orang baca Quran pada si mati, kemudian kita pun bagi duit pada mereka, walaupun kita namakan dia sebagai sedekah, tak, ia tetap dinamakan sebagai upah. Dan bila sebut pasal upah, kebanyakan ulama menyatakan kalau berlaku kematian, kita pun baca Quran kepada si mati, insya-Allah pahala sampai kepada si mati, insya-Allah. Dan keluarga kami pun buat. Bila ayah meninggal, kami baca Quran 30 juzuk beberapa kali, sedekah pada arwah ayah. Baik. Tapi apabila dia diupah, mana kita panggil orang, kita upah dia baca Quran 30 juzuk pada keluarga kita yang meninggal, maka pahalanya tidak sampai kepada si mati. Kerana ia melibatkan upah, bukan lagi keikhlasan. Kecuali kita panggil itu memang tak bayar langsung. Dan mereka pun tak nak bayar. Boleh panggil kami baca Quran, kami ikhlas nak tolong menolong sama Muslim, tapi tidak ada istilah bayar pada kami. Kalau bayar kami takkan terima. Dan kami takkan datang lepas ni. Okey? Kalau macam tu tak apa. Tak ada masalah kerana tidak ada unsur upah ataupun bayaran di situ. Ustaz, Jadi ya, okey, kalau kita niat nak bagi sebagai hadiah. Boleh kita niat bagi sebagai hadiah tapi langsung dia tak buat kerja pada kita, boleh. Contohnya Puan Azia pergi jumpa dengan mana-mana penuntut ilmu yang kita kenal pasti dah di kawasan taman ataupun kampung Puan Azia tu ada 5 keluarga miskin. Dan mereka ada anak-anak yang sedang belajar. Puan Azia pun pergi jumpa rumah pertama bagi 500, rumah kedua bagi 300 mengikut keadaan keluarga masing-masing, tapi langsung tak ambil apa-apa keuntungan daripada mereka. Doa tu bolehlah, tolong doakan arwah keluarga saya yang meninggal, itu tak apa, itu doa je. Doa tidak melibatkan satu benda yang sulit. Kita sama Muslim memang berdoa antara satu sama lain. Jadi kalau kita bagi je, boleh. Tapi dan pahala sedekah insya-Allah sampai pada si mati berdasarkan hadis Nabi SAW. Tapi kalau kita minta keuntungan tu, baca Quran 1 juzuk, saya hadiahkan duit RM50. Itu bukan hadiah, itu memang upah. Dan upah tak dibenarkan. Ya? Okay. Dia sama macam kita upah orang sembelih haiwan korban lah. Tak dibolehkan, upah kan. Ustaz, macam kita kenduri makan sajalah, kita tak bagi duit, tapi kumpul ramai-ramai, kita baca Yasin ke apa ke, macam kenduri arwah lah. Tu macam mana Ustaz? Tak ada duit, cuma kita jamu makan kenduri je. Okey, masuk bab lain sebenarnya. Tak apa Puan Halimah, saya sendiri tak berapa setuju dengan benda tu. Mungkin Ustaz Yusof ada pandangan tersendirilah, saya minta maaf. Tapi saya tak setuju dengan benda tu kerana sebenarnya jamu kenduri ni, ada ke orang dia jamu tu tanpa apa-apa kepentingan? Kalau memang jamu tanpa ada apa-apa kepentingan,
Dan memang tak ada kaitan dengan si mati. Kebetulan keluarga kita tu memang meninggal masa tu dan kita dah rancang dan buat kenduri dalam 2 minggu kemudian. Okey, tak apa. Tapi kalau kita jamu kenduri dan sebelum jamu kenduri tu ada dulu tahlil dan sebagainya, sebenarnya itu pun upah sebenarnya. Tapi upah dalam bentuk yang sedikit lembut. Dia bukan upah seorang-seorang macam tu. Kita jamu makan, sebenarnya itu satu upah. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, dia mudah je konsep dia. Macam rasuah tadi. Kalau Puan Rohaya tak jadi Asian Menteri, saya belanja tak Puan Rohaya makan? Saya tak belanja. Tapi bila jadi Asian Menteri je, dan je saya belanja Puan Rohaya makan. Itulah rasuah. Okey. Jadi begitu juga kalau kita jemput orang tu datang tahlil di rumah kita dan kita langsung tak bagi apa-apa pun. Lepas tahlil, balik. Makan minum pun tak ada. Air masak je kita sediakan. Okey, kita katakan sebulan kemudian berlaku lagi kematian. 3 bulan kemudian berlaku kematian lagi. Agak-agaknya kalau kita jemput kali kedua, orang yang sama datang tak ke rumah kita? Okay, datang kenduri, datang tahlil tapi tak ada kenduri. Tak ada langsung disediakan. Agak-agaknya mereka datang ke tak? Jadi saya tak fikir mereka akan datang. Kerana mereka akan sebut. Kalau pergi ke rumah Puan Halimah tu, dajat tahlil je. Minum masak je. Makan minum langsung tak ada. Makan roti pun tak ada. Masak je. Jadi sebenarnya orang datang tu telah dirasuah minda mereka dengan makan. Dan saya tak fikir kalau tak ada makanan, mereka akan datang. Kalau mereka tahu tak ada makanan ni cuma ya tahlil je. Imam datang lah, terpaksalah datang. Sebab tugas dia kan. Nanti orang marah dia pula. Tapi kalau orang lain, saya tak fikir akan datang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi itu kita nak lihat tu. Daripada konsep yang luas. Tapi sebenarnya poin saya begini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebagai akhirnya, saya dah lebih masa banyak dah ni. Ustaz Yusof bagi saya masa emergency sampai 15 minit. 3 minit lagi saya ada. Poin saya ialah kebanyakan sebahagian kita telah melihat Al-Quran daripada aspek yang tak sewajarnya ataupun daripada aspek yang agak sempit, bukan daripada aspek yang luas. Jadi kerana sempit itulah dia melihat soal akhirat semata-mata ataupun dia melihat daripada sudut tertentu sahaja. Akhirnya sebagai contoh Suratul Falaq dan Suratul Nas sampai sekarang difahami sebagai surah untuk membentengkan diri daripada gangguan jin. Padahal itu merupakan 2 surah terakhir dalam Quran tu. Yang mana bila kita lihat syarahan ulama, akhirnya Suratul Falaq dan Surah An-Nas merupakan surah yang penting untuk mentadbir dan membina negara yang kuat. Kalau kita nak membina sebuah negara yang kuat, Perdana Menteri, menteri-menteri kena faham sungguh-sungguh ni apa elemen yang ada dalam Al-Falaq dan An-Nas. Tapi apa yang berlaku? Kita hanya melihat Al-Falaq dan An-Nas hanya daripada aspek kalau ada gangguan jin, kalau kita nak tidur nak elak daripada gangguan jin, bacalah Al-Falaq, bacalah An-Nas. Itu yang kita fahami. Begitu juga Ayatul Kursi, sampai sudah kita faham Ayatul Kursi itu ayat pelindung. Ada gangguan je Ayatul Kursi, takut je Ayatul Kursi. Nak tidur Ayatul Kursi. Sebab tak pernah memang sunnah Nabi pun baca Ayatul Kursi, baca Al-Falaq An-Nas, itu memang sunnah Nabi. Tapi kita faham daripada aspek melindungi diri semata-mata. Walhal Ayatul Kursi itu kalau kita lihat syarahan daripada saya pernah dengar lah, sahabat saya Ustaz Syari, dia pergi ke elemen perjuangan menegakkan agama Allah. Ya. Jadi bila kita faham betul-betul ayat kursi, kita lihat ayat selepasnya. Ayat selepasnya cerita tentang apa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kebenaran itu nyata. Ada perbezaannya dengan kejahatan. Ayatnya apa? Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah yang menolong kita, keluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Ayatnya apa? Cerita Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud. Ayatnya apa? Cerita tentang kebesaran Allah menghidupkan orang mati. Beberapa ayat berikutnya tentang apa? Cerita tentang infak pada jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat kursi itu dipahami dalam konteks memperjuangkan kebenaran dan menentang kebatilan sebagaimana Nabi Ibrahim menentang kebatilan Namrud. Tapi yang berlaku ialah kita lihat ayat kursi ni, ayat untuk tahlil, ayat untuk sedekah pada si mati, ayat untuk melindungi diri.
akhirnya kita tak ke mana-mana. Kerana itu sahaja yang kita ratib pada setiap masa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Allah Alam, kita berhenti di sini. Saya minta maaf kalau ada silap salah, dan kalau kita ada berbeza pandangan tu, kita berlapang dada insya-Allah ya. Allah Alam, kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.